Baik, jadi hari ini kita juga ada seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa di mana beliau merupakan seorang doktor pakar perubatan penyakit berjangkit daripada Hospital Kuala Lumpur, dan bersama dengan kita ada Dr. Syahrudin Kamaluddin. Assalamualaikum. Hai doktor. Hai Fiona dan Zaid. Apa khabar? Baik, Khabar baik. Alhamdulillah. Doktor apa khabar? Saya sihat. Terima kasih banyak-banyak di atas segala diaksi doktor dan tim ya. Ya. Alright, baik. Jadi Fiona mungkin boleh teruskan dengan soalan pertama. Okey, mungkin doktor boleh bagi tahu kita sekarang terlebih dahulu ada berapa pesakit positif COVID-19 di HKL? Okey. So di HKL dia punya nombor dia tak tetap lah. So at the moment kita ada inpatient dalam 200 hingga 220 pesakit. Daripada 200 lebih ni dalam 150 hingga 170 adalah yang positif lah. Daripada 100 lebih ni dalam 10 hingga 12 dalam ICU. Faham. Okey. Baik doktor, biasa kita tengok dekat sosial media terutamanya Facebook, Twitter dan sebagainya di mana frontliners terutama sekali doktor-doktor dan nurse apa semua bukan satu benda yang mudah, especially bila you guys kena pakai itu PPE tu kan. PPE. Sekarang ramai dah, semua orang dah tahu PPE itu apa, dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit apakah perkara sebenarnya yang paling mencabar bagi doktor dan frontliners yang lain, khususnya sekali dia Hospital Dr. HKL. Perkara yang paling mencabar, dia bukan satu dua, banyaklah. So PPE ini bila kita pakai, dia ni berlapis-lapis. Okey. So dia panas, berpeluh and it's very uncomfortable. So dan bila kita buat tugas dengan pakai banyak glove, dengan face shield, dia bukan macam biasa tau. Macam biasa kita pergi ke klinik, kita tengok patient macam senang kan. Yang ni bila dah pakai banyak, dia macam bagi kita rasa macam stres lah. Faham. Okey. Ya. Doktor, saya nak tanya sebab baru-baru ni saya ada baca satu artikel di mana dikatakan siapa yang sembuh daripada COVID-19 ni, dia punya kesan dia adalah buah pinggang. Betul ke doktor? Adakah mereka yang sembuh ni, mereka masih ada kesan sampingan ataupun bila dikatakan sembuh oleh COVID-19 ini sebenarnya dah tak ada sakit itu dan kemungkinan di masa akan datang tak akan jadi lagi. Jadi apa doktor boleh kongsikan dengan kami? Okey. So dalam 4 daripada 5 orang yang kena COVID-19 ni, maksudnya dalam 80%, mereka very mild symptom. Okey, very mild symptom. So bila dah sihat tu dah sihat lah. Mereka tak ada apa-apa apa-apa kesan-kesan sampingan. Tetapi dalam 20% ni yang masuk yang dapat senat, daripada 20% ni mungkin dalam 5 hingga 10% ni akan masuk ICU. Bila masuk ICU, berarti mereka dah sangat tenat lah. Mereka boleh ada masalah seperti multi-organ failure. So, bila siapa-siapa yang pulih daripada multi-organ failure, tak semestinya buah pinggang dia tu akan completely normal dalam jangka masa pendek tu. Dia akan ambil masa lebih panjang. Mungkin tu yang mereka kata, oh buah pinggang dia rosak. Tapi tak semestinya dia rosak untuk selama-lamanya. Mungkin lepas beberapa minggu dia akan fungsi macam biasa balik. Itu bergantung kepada pesakit lah. Itu sebenarnya bergantung pada individu, sama ada kalau sebelum ni mereka ada penyakit itu mungkin, tapi maksudnya boleh pulih lah. Boleh pulih. Faham. Okey, doktor, ni ada soalan daripada salah seorang penonton Borak Kopitiam, nama dia Alip Zakwan. Dia tanya sebab ada berita juga ataupun khabar mengatakan bahawa mereka yang telah pulih daripada COVID-19 ini, dia mungkin boleh jangkit balik. Adakah benda tu betul ataupun sebenarnya tak betul? Okey. So COVID-19 ni adalah satu penyakit yang barulah. So kita tak tahu sangat dia punya progress in the long term. It is possible untuk sesiapa yang pulih daripada COVID-19 untuk dapat balik penyakit ni. Tetapi daripada kajian buat masa ni, kita dah ada antibody terhadap COVID-19. Kita panggil IgG, antibody jangka masa pendek, dan IgM, antibody jangka masa pendek, dan IgG, antibody jangka masa panjang. So artinya kita akan ada some level of protection terhadap COVID-19. Tapi nak kata berapa bulan, berapa tahun, kita tak tahu lagi. Faham. Tapi dalam teori ni boleh, tapi we're not very sure. That's why walaupun kita discharge pesakit, kita suruh mereka Kuarantin juga. Ya, kuarantin dan jaga dia punya kebersihan diri. Faham. Baik, Dr. Syahrudin, kita tahu COVID-19 ini merisaukan ramai orang di seluruh dunia di mana melibatkan kematian dan sebagainya kan. Jadi doktor, kita nak tanya, sebenarnya
berapa kali seorang individu itu perlu melalui swab test tu? Adakah benar setiap seorang itu perlu melalui 3 kali swab test untuk memberikan dia punya keputusan yang negatif? Betul tak, doktor? Sebenarnya bukan semua orang perlu menjalani test berulang lah. Biasanya kalau very mild symptom, kita dah test dan mereka dah sihat, mestinya kemungkinan untuk mereka positif itu tak ada. So kita test sekali saja. Faham. Kecuali kalau kita ada pesakit yang dah masuk ke hospital, paru-paru nampak teruk, kita dah test kali pertama negatif. Tapi kita tak ada apa-apa diagnosis lain. Bukan macam pneumonia yang bakteria yang lain, kita akan menjalani ujian lagi sekali. Dia ada beberapa faktor yang boleh menyebabkan test yang pertama itu negatif. So, kalau kita buat terlalu awal, test itu boleh jadi negatif. So, bila kita test yang kali kedua atau kali ketiga, ada kemungkinan dia boleh jadi positif kalau betul mereka ada COVID-19 lah. Tapi ini bukan majority, ini adalah minority saja. Peratusannya macam doktor? Dari segi minoriti itu peratusannya? Peratusan saya tak berapa pastilah, tapi boleh dikatakan kurang daripada 10%. Perlukan test yang test untuk diulangi lagi sekali lah. Kalau kita tengok berita dan sebagainya, kan memang ada bagi tahu kerja doctors, frontliners, nurses dan sebagainya memang sangat kritikal ketika ini. Betul. Yang itu kita baca berita. Mungkin sekarang ni kita ada doktor bersama kita. Doktor boleh bawakan kita ceritakan sedikit macam mana keadaan dekat situ dalam masa merawat COVID-19 ni supaya kita dekat sini dan juga penonton di rumah boleh ada sedikit bayangan. Apa yang paling mencabar sekali, terutamanya sekali di Hospital Kuala Lumpur sekarang? Okey. Saya boleh cakap on behalf of HKL lah, sebab saya sekarang bertugas di HKL. So, saya amat bersyukur HKL ni seluruh hospital kita bekerja as a team daripada pengarah sampailah ke PPK. So, kita ada full support daripada all level management. Kalau nak tanya, kita punya staffing memang agak cukup di ward-ward COVID lah. Kita tak ada overwork. Kita work as teamwork. Kita ada staff yang bertugas mengikut waktu dia 8 hingga 12 jam bergantung kepada shift-shift mereka lah. So kita punya cabaran sekarang adalah mendapatkan PPE. Sebab lagi ramai pesakit, lagi cepat PPE kita habis. So kita kena top up. And PPE ni bukan di Malaysia saja berkurangan. Dia berkurangan di seluruh negara. Even dekat USA pun PPE memang tak cukup. Sebab satu dunia nak PPE, untuk menghasilkan PPE dalam jangka masa pendek dalam unit yang banyak memang agak sukarlah. Okey, faham. Jadi, doktor, jadi ini soalan agak peribadi sikit, personal lah. Macam saya sendiri, okey, kami sebagai orang yang bekerja juga, kita dalam waktu-waktu macam ni, kita risau apabila kita balik dekat rumah, kita tak tahu apa mungkin benda yang kita bawa balik kepada rumah. Jadi, especially kepada doktor dan frontliners yang lain, bila bertugas memang betul-betul first hand dengan orang COVID-19 ni, mangsa COVID-19 ini, jadi bila balik tu, sebenarnya apakah langkah-langkah yang diambil oleh doktor dan macam mana doktor memastikan keselamatan keluarga daripada mendapat jangkitan itu? Mungkin daripada perkongsian doktor ini kami semua dapat tiru. Okey. So kami yang bekerja di frontline, bila kami pergi kerja, kami akan tukar pakaian kami untuk kami akan pakai baju hospital scrubs. Lepas habis bertugas, kami akan mandi di hospital, tukar balik kepada baju kerja kami dan balik ke rumah. Bila dah balik ke rumah, sebelum masuk ke rumah, kita dah cuci tangan, kita dah cuci kaki, masuk ke rumah, terus ke bilik mandi, mandi terus. Dan baju letak berasingan. Dan janganlah nak kibas-kibas. Betul, jangan nak kibas-kibas lah. Letak dalam tempat nak basuh dan terus basuh. Bila kita basuh tu tak perlu risau sebab semua sabun yang kita gunakan boleh membasmi coronavirus. So tak perlu risau, tak perlu nak cari yang spesifik untuk ada COVID-19 dan kita takut ada yang jual dekat Facebook. Sabun khas untuk COVID-19. Harga dia mungkin 3 kali ganda lagi mahal. Tak payah nak bazir duit. Tak, itu ayat mahal daripada doktor. Yeah, okey, last sekali mungkin doktor boleh bagi sedikit pesanan kepada rakyat kita, rakyat Malaysia, sama ada cara-cara untuk mereka jaga kebersihan ataupun suruh mereka duduk di rumah, jangan keluar. Okey. So nasihat pertama, kalau tak perlu keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah. Makanan semua kalau boleh masak je lah. Inilah time yang kita boleh belajar masak sendiri daripada nak pergi beli dekat luar kan. Kita pun tengok banyak forward message dekat WhatsApp.
Ramai yang kena tangkap dengan polis kata saya nak pergi beli makanan semua kan, tak perlu. Kalau boleh, masak di rumah. Nombor satu. Nombor dua, pastikan kita punya rumah tu sentiasa dibersihkan, dimopkan. Dan tempat-tempatnya selalu kita pegang macam tombol pintu semua, kita boleh gunakan air sabun biasa, lap, ataupun nak gunakan bleach as disinfectant pun boleh. Dan ada juga beberapa jenis spray, kita panggil disinfectant spray, kita boleh spray. Tapi kalau spray itu tidak mengandungi kandungan alkohol, kita kena sapu. Sebab kalau tak ada alkohol, kita tak sapu, memang dia tak berkesan. Kalau alkohol, kita spray dia tak apa. Kalau nak lagi canggih, boleh pergi ke farmasi dan beli alcohol wipe. Yang bukan yang kecil-kecil tu, dia ada alcohol wipe yang besar. Boleh gunakan tu untuk membersihkan item-item yang selalu kita gunakan. Seperti pintulah biasa, tombol pintu. Kita punya, kalau ada di rumah ada tangga, ni kan, dia punya railing tangga. Itu semua boleh dibersihkan. Kalau nak keluar ke rumah, kalau ada apa-apa simptom lah kan, boleh pakai mask. Kalau tak ada simptom, tak perlu pakai mask. Tapi kalau ada mask, tak salah nak pakai mask. Okey. Baik, terima kasih banyak Dr. Syahrudin. Terima kasih banyak. Okey, jadi itu dia perkongsian daripada pakar perubatan penyakit berjangkit Hospital Kuala Lumpur. Dr. Syahrudin kemudian terima kasih. Terima kasih juga kepada frontliners di Hospital Kuala Lumpur. Begitu juga bagi mereka yang sedang bertugas di satu negara lah, hospital satu negara, supaya sebab apa tahu, keadaan mereka lebih senang dijangkiti berbanding dengan kita. Sebab itulah seringkali kita suruh anda semua kalau tak ada apa-apa hal, please duduk dekat rumah.